Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Menyambung perbincangan berkaitan dengan tajuk ijarah, kita berhenti pada bab kecil berkaitan dengan dhaman ainil musta'jarah. Dhaman ni makna tanggungan. Siapa yang menanggung dan membayar apa-apa pampasan ganti rugi terhadap barang sewaan tersebut kalau berlaku apa-apa terhadap barang yang disewa itu. Dhaman wa ainil musta'jarati, dhaman jaminan barang yang disewa. Inna yadal musta'jiri 'alal ainil musta'jarati yadul amanah. Kata pengarang, sesungguhnya tangan orang yang mustajir ni penyewa di atas barang yang disewa ialah yadul amanah. Okey. Di sini saya nak jelaskan berkaitan dengan istilah yadul amanah dan juga yad dhaman. Dalam masalah muamalah ini dibahagikan, ulama membahagikan kepada dua tanggungjawab. Yad amanah ini ialah tanggungjawab di mana seseorang itu dikira sebagai memegang sesuatu secara amanah, dengan maksud dia tidak perlu membayar apa-apa bayaran ganti rugi jika berlaku kerosakan kepada barang tersebut tanpa disengajakan dan tanpa kecuaian dia. Itu namanya yad amanah. Jadi yad amanah ini keadaan di mana seseorang itu tidak perlu membayar apa-apa pampasan ganti rugi terhadap barang kalau berlaku kerosakan jika bukan dengan disengajakan dan bukan kerana kecuaian dia. Itu yad amanah. Dalam sebaliknya pula dinamakan yad dhaman itu, yad dhaman merujuk kepada situasi di mana seseorang itu tangan dia dinamakan yad dhaman sebagai tangan yang menjamin, dengan maksud jika apa-apa berlaku kepada barang tersebut dia kena bayar jaminan dan ganti rugi, tak kiralah cuai tak cuai, tak kira. Okey, jika kita faham maksud itu, maka sekarang ini kedudukan penyewa terhadap barang yang disewa itu, dia ni dikategorikan sebagai yad amanah. Fala yadmanu ma asabaha min talafin aw ta'yib. Dia tidak perlu menjamin apa yang kena kepada barang itu daripada kerosakan ataupun ta'yib, aib. Sawa'un akana dhalika athna istifa'il manfaati, sama ada berlaku demikian itu ketika disempurnakan manfaat, dia tengah ambil manfaat daripada barang itu, am qablaha ataupun sebelumnya, am ba'daha ataupun setelah itu. Kenapa dia dikategorikan sebagai yad amanah? Dzalika li'anna qabdahu laha qabdun bihaq. Kerana penyewa itu mengqabatkan, memegang barang tersebut dengan cara qabdun bihaq, dia pegang dengan sebenar. Kerana dia bayar sewa dan dia berhak mengambil manfaat daripada sewaan itu. Jadi diserahkan barang itu dengan keadaan kerelaan hati daripada pihak mempunyai barang. Idh la yumkinu istifa'ul manfaati, kerana tidak mungkin dapat disempurnakan manfaat allati hiya mahallul aqdi, yang menjadi mahal tempat berlaku akad itu. Mahal aqdi makna perkara yang berlaku akad fil ijarah, dalam ijarah. Jadi dalam ijarah ini, apakah mahal akad dia? Apakah mahal dengan maksud benda apa yang diberakad tu? Manfaat itu. Illa biqabdiha, dia tidak akan dapat terhasil manfaat kecuali dia pegang, dia ambil dan dia letakkan penguasaan di atas barang tersebut. Wa tabqal ainul musta'jaratu ghaira madmumatin, dan kekallah barang yang disewa itu tidak madmumah, tidak perlu dipertanggungjawabkan, dijamin fi yadil musta'jiri, pada tangan orang yang menyewa, madama lam yata'adda, selagi mana penyewa itu tidak melampau fi isti'maliha, pada penggunaannya, au yuqassir, ataupun penyewa itu cuai fi hifziha, pada menjaganya. Selagi mana dia tidak cuai, dia tidak sengaja dan dia tidak lalai, maka dia yad amanah, dia tidak dipertanggungjawabkan kalau berlaku apa-apa. Fa idza istajara daran lisukna, jika seorang itu menyewa satu rumah untuk didiami, fasakanaha, lalu dia mendiaminya, thumma asabaha harikun, kemudian berlaku kebakaran, masalah sebagai contohlah, bisababi ma yusta'malu adatan fid dar, dengan apa yang digunakan secara kebiasaan di dalam rumah, min wasailil wuqud, daripada cara-cara kita menghidupkan api, contoh gas, macam biasa kita guna rumah itu seperti biasa, biduni ihmal, tanpa ada kecuaian ataupun tanpa kita lalai, biduni ihmal, tanpa lalai dan tanpa cuai, wa au taksir, taksir itu cuai,
maka fala yadmanu ma nataja min adrarin an dhalikal harik, maka penyewa dia tidak perlu menanggung apa yang hasil daripada mudaratkan daripada kebakaran itu. Amma law hadatha al-harik bisababin la yakunu adatan, adapun kalau berlaku kebakaran itu dengan sebab yang tidak biasa, fidur sakan, pada rumah-rumah kediaman, kama law istamala fiha an-nar li sina'ati haddadah, seumpama seorang itu gunakan api untuk melakukan pertukangan besi. Sina'ati haddadah, pertukangan besi. Rumah tu rumah kediaman, dia buat dalam tu, dia jadikan tempat bertukang alat-alat besi dan seumpamanya, fa innahu yadman, ketika itu dia perlu menjamin kerosakan yang berlaku itu. Kenapa? Li'annahu ta'adda bil isti'mal, dia telah melampau pada penggunaan. Haitsu ista'mala ad-dara li ghairi mastajaraha min ajlih, kerana dia menggunakan rumah kepada tujuan yang tidak disewakan untuknya. Okey. Wa kadza law nataja al-hariku bisababi ihmalin aw tafsik, begitulah juga jika berlaku kebakaran dengan sebab kelalaian dan kecuaian dia itu, ketika itu baru dia kena ganti. Okey. Seterusnya kita masuk kepada perenggan, kata pengarah, wa hakadha ayu dararin yusibul 'ain al-mustajarah, begitulah juga apa-apa mudarat yang kena kepada barang mustajarah, barang yang disewa, bisababi su'il isti'mal, bisababi su'il isti'mal, kerana sebab penggunaan yang teruk, yang penggunaan yang melampau. Kama law istajara sayyaratan lirukub, seumpama seorang itu menyewa kereta untuk dia tunggangi, untuk dia naik kereta itu. Wa asra'a biha fi sayri, tapi dia melajukan dalam perjalanan, dia pun pandu dengan laju, fil amakinil muzdahimah, pada tempat-tempat yang sibuk, awit turuqatil wa'rah, dan jalan-jalan yang bahaya. Fanataja an dhalika dararun laha, maka menghasilkan mudarat bagi kereta kerana sebab dia bawa laju itu. Maka di situ dikira dia telah melampau pada penggunaan barang sewaan, maka dia kena jamin. Adapun penggunaan biasa, kalau tidak kerana kecuaian dia, maka dia tidak perlu dhaman, tak perlu bayar apa-apa jaminan. Wa dhalika idza qassara fil hifzi, begitulah juga wa kadzalika idza qassara fil hifzi, kalau seorang itu cuai pada penjagaan, ka'an yada'al 'ainal mustajarata, seumpama dia meletakkan barang yang disewa itu fil makanin la tuda'u fihi adatan, pada tempat yang tidak diletakkan pada adat. Barang sewaan itu dia tidak letak pada tempat yang sesuai, pada adat orang tak letak kat situ. Kama idza wada'a as-sayyarata fi muntasifit tariq, seumpama dia meletakkan kereta pada tengah jalan, atau makanin ghairi ma'mun, atau tempat yang tidak selamat, duna hirasatin, tanpa ada penjagaan. Fa innahu yadman, ketika itu dia kena jamin ma tara'a, apa yang berlaku alaiha, di atas barang tersebut, min hawaditha, daripada perkara-perkara yang menyebabkan berlaku kerosakan dan seumpamanya. Wa kadza yadmanu al-mustajiru al-'ain al-mu'ajjarata idza ista'malaha ba'da intihai muddatil ijarah, begitulah juga kena jamin, mustajir, penyewa, perlu menjamin, membayar ganti rugi barang yang disewa jika digunakan selepas tamat tempoh sewaan. Setelah tamat tempoh sewaan, maka sepatutnya diserahkan, tapi dia melewat-lewatkan serahan barang, sehingga tiba-tiba katakanlah sepatutnya diserahkan hari ini, sewaan barang itu diserah, barang sewa kena serah ini, tapi dia kata, tak apalah, 2-3 hari lagi lah, duduklah dengan saya. Tiba-tiba keesokannya berlaku kemalangan dan seumpamanya, berlaku kecurian, dia kena ganti. Sebab apa? Sebab dia dikira cuai pada menjaga, dicuai pada penggunaannya. Sepatutnya lepas tamat sewaan tersebut dia kena serah lah, dia tak berhak untuk pegang lagi barang tu. Bila dia tangguh, menyebabkan bertukar daripada yad amanah menjadi yad dhaman. Okey. Dhamanul ajir. Sekarang ni kita masuk salah satu daripada tajuk berkaitan dhaman ini, iaitu dhamanul ajir. Tanggungan ajir. Ajir ni makna pekerja ataupun orang yang kita bayar upah dia. Kita upah dia, orang yang kita upah, orang yang kita kita guna perkhidmatan dia. Al-ujara'u naw'an, orang yang diupah pekerjaannya, yang dibayar upahnya itu ada dua jenis. Pertama, ajirun khas, dinamakan ajir khas. Siapa ajir khas? Huwa alladhi yata'aqadu ma'ahu al-mustajiru, iaitu orang yang berakad oleh pihak penyewa alal qiyami bi'amalin ma, untuk melakukan apa-apa pekerjaan muddatan minaz zaman, dalam tempoh masa tertentu. Yastahiqul mustajiru, yang berhaklah oleh
pihak yang menyewa. Di sini kalau kita nak mudah, kita boleh bayangkan situasi majikan dengan pekerja. Ni ajir khas. Pekerja yang bekerja dengan majikan itu dikira ajir khas. Di mana mustajir tu, majikan itu kita kira sebagai penyewa sebab kita sewa perkhidmatan pekerja kita. Maka mustajir itu berakad dengan pekerja, majikan berakad dengan pekerja untuk melakukan pekerja itu bekerja dengannya dalam tempoh masa tertentu. Yastahiqul mustajiru naf'ahu. Alhamdulillah. Yang berhaklah oleh pihak majikan mustajir ni, pihak penyewa yakni majikan, berhak mendapat manfaat daripada pekerjanya fiha, pada tempoh tersebut, jami' al-waqti, sepanjang tempoh itu. Wa yastahiqul ajiru fiha al-ajra, dan pekerja, pihak yang disewa perkhidmatannya itu berhak padanya upah, bayaran, walau lam yakum bi'amalin, walaupun dia tidak melakukan apa-apa kerja. Contoh yang berlaku lah. Contoh kalau masa musim-musim pandemik ni kan, seorang guru dia berkhidmat kepada sekolah atau Kementerian Pendidikan. Jadi dia berkhidmat supaya datang ke sekolah dalam tempoh 8 hingga 12 tengah hari katakanlah, atau 8 hingga 2 petang. Maka dalam tempoh tersebut dia pergi tapi pelajar tidak dibenarkan datang. Maka walaupun dia datang, katakanlah hari tersebut tak ada kerja langsung, maka dia berhak mendapat upah untuk hari tersebut atau bulan tersebut. Kenapa? Kerana dia telah disewa perkhidmatan dalam tempoh bulanan. Sama ada dia buat atau tidak buat pekerjaan, maka dia berhak mendapat upah tersebut. Ini dinamakan ajir khas. Au yata'aqadu ma'ahul mustajiru, ataupun berakad dengan pekerja itu oleh pihak majikan mustajir, pihak penyewa, untuk melakukan amalin muayyan, pekerjaan tertentu, duna an yataqabbala amalan akhar, tanpa dia dapat melakukan kerja lain, li ghairihi, bagi orang lain, qabla intihaihi, sebelum selesainya. Jadi sebagaimana yang berlaku kepada pekerja dengan majikan, bekerja dalam tempoh kata 8 hingga 2 petang. 8 hingga 2 petang. Jadi dalam tempoh itu dia hanya perlu bekerja untuk majikan dia. Tak boleh nak bekerja lain. Nak pergi kerja sambil itu dia kerja dengan syarikat lain ke, dengan sekolah lain ke, itu tidak boleh. Kecuali dengan kebenaran lah, itu lain ceritalah. Maka ketika itu apa yang berlaku, dia itu dikira ajirun khas. Contoh, kal-ummal fil ma'amil, seperti pekerja-pekerja di kilang-kilang. Di tempoh kerja dia ada masa kan. Okey. Fa'amthalu, kita langkah beberapa baris. Dia kata fa'amthalu haula, maka seumpama mereka itu al-ujara la yadhmanuna mastujiru, mereka tidak menjamin, mereka tidak perlu bayar apa jaminan dan ganti rugi mastujiru alaih, apa yang mereka diupah di atasnya, wa ma tahta aidihim, dan apa yang dalam tanggungan mereka, minas sinaat, dari barang-barang peralatan, illa idza ta'addau, kecuali kalau mereka itu melampau, bima halaka tahta aidihim, dengan apa yang musnah di bawah tanggungan mereka, au ta'ayyaba, atau jadi aib, kama idza ta'ammada al-itlaf, seumpama dia sengaja nak merosakkan mesin kilang, dia sengaja rosak, masa ketika itu baru dia kena ganti. Adapun kalau berlaku kerosakan macam biasa dalam proses dia bekerja di kilang itu, dia tidak kena ganti. Au tasahala, atau dia bermudah-mudah, wa qassara, dan dia cuai, bi asbabil hifzi, dengan sebab-sebab penjagaan, wa usulil amal, dan kaedah-kaedah amalan-amalan SOP kita kata. Dia cuai pada SOP, maka ketika itu baru dia kena jamin. Kalau tidak, dia dikira yadul amanah. Yad amanah. Okay. Itu yang pertama, ajir khas. Yang kedua, ajirun mushtarak. Ajir mushtarak huwa alladhi yata'aqadu ma'al mustajiru ala amali muayyan, iaitu orang yang berakad bersama dengan mustajir, penyewa, yakni pihak majikan, ala amalin muayyan, untuk melakukan kerja tertentu, yaqumu bihi, yang dia tunaikan, wa yastahiqul ajra bintihaihi, dan dia berhak mendapat upah, bayaran itu, setelah selesainya. Wa yumkinu an yata'aqada ma'a kathirin, dan orang ini boleh dia berakad, melakukan akad dengan orang ramai, ala mithli hadzal amal, seumpama pekerjaan itu, au ghairihi fi zamanin wahid, ataupun dengan orang lain dalam masa yang sama. Okey, ajir mushtarak ni sebagai dapat gambaran yang lebih mudah, kita kata macam orang yang menawarkan perkhidmatan. Contoh kita kata tukang jahit. Tukang jahit, adakah kita membayar dia upah untuk jahit baju? Adakah kita seorang saja majikan dia ataupun orang mustajir kepada manfaat dia? Tak. Dia boleh ambil terima tempahan daripada ramai, bukan daripada kita seorang. Jadi
Situasi orang macam ni dinamakan sebagai ajir mushtarak. Mereka ini bekerja bagi pihak yang ramai. Dan mereka boleh buat satu kerja dalam masa yang sama untuk beberapa orang. Mereka tidak ada majikan yang khusus. Itu nama ajir mushtarak. Okey. Wa innama yastaqil bi'amalihi, dia hanya bebas dengan amalannya fi manzilihi, di rumahnya, au dukkanihi, di kedainya, au ma'malihi, di kilangnya, kal khayyat, seperti tukang jahit, was-sabbagh, seperti tukang celup kain, upah untuk mencelup kain, mewarnakan kain, wal kawwa, tukang dobi. Kawwa ni tukang apa nama ni, dobi lah kita kata, dobi, wal hammal, yang bawa barang-barang dan seumpamanya. Fahaula al-ujara aidan yusammuna lada al-fuqaha ahyanan as-sunnah. Ni dinamakan mereka ini as-sunnah. Bila disebut dhamanus sunnah, maksudnya merujuk kepada dhaman ajir mushtarak. Mereka itu juga la yadhmanuna illa bitta'addi, tidak perlu menjamin dan membayar ganti rugi kecuali dengan melampau. Mereka sengaja. Wal ainul amanatun fi yadil ajir, dan barang itu menjadi amanah di tangan orang yang ajir tadi, orang yang kita sewa perkhidmatannya. Okey, itu pandangan di sisi mazhab Syafi'i. Okey, sekarang ni pengarang membawa pandangan daripada mazhab Hanafi, iaitu daripada dua orang murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini dua orang murid kepada Imam Abi Hanifah yang menjadi tonggak dalam mazhab Hanafi ni, antaranya ialah dua orang inilah. Digelar sebagai sahiban. Wa dhahaba Abu Yusuf wa Muhammadun min ashabi Abi Hanifah, dan berpandangan Abu Yusuf dan Muhammad daripada ulama mazhab Hanafi ini, murid mazhab Abu Hanifah ini, berpandangan ila anna al-ajir al-mushtaraka yadhmanu ma halaka tahta yadihi. Dia berpandangan bahawa ajir mushtarak dia perlu menjamin apa yang rosak dalam tanggungannya. Illa idza kana al-halaku bisababin 'am, kecualilah kerosakan itu berlaku dengan sebab umum, la yumkinu al-ihtirazu anhu, yang tak boleh dia mengelak, tak boleh menjaga daripadanya, kal harik, seumpama kebakaran, wal gharaq, dan banjir yang al-ghalib, banjir yang besar. Kecuali kebakaran yang makna bukan dengan sebab dia lah, kebakaran besar, banjir besar, itu dia tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa nak lawan tu kan. Jadi berlaku itu di luar kuasa dan di luar kawalan dia, maka ketika itu baru dia tidak dikira perlu bayar jaminan apa-apa. Adapun dia itu dikira sebagai yad dhaman. Nampak? Jadi di sini Abu Yusuf dan Muhammad berpandangan bahawa ajir mushtarak yad dhaman. Jadi menyalahilah pandangan mazhab Syafi'i tadi yang mengatakan yad amanah. Abu Yusuf dan Muhammad dia kata yad dhaman kata. Apa sebab hujahnya? Wa hujjatuhum fi hadha al-hifazu ala masalihin nas. Hujah mereka ialah untuk menjaga maslahat manusia. Lianna amsalah haula ujara idza lam yadmanu, kerana seumpama mereka itu, jika tidak mereka itu perlu menjamin, perlu membayar ganti rugi, ma tahta aidihim, apa yang di bawah tanggung mereka, penguasaan mereka, min sina'at, daripada barang-barang peralatan, istahanu, nescaya mereka akan mengambil sambil lewa, akan bermudah-mudah bi amti'atil mustajirin, dengan barangan-barangan pihak orang yang menyewa mereka, menggunakan perkhidmatan mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Kalau orang yang tukang jahit contohnya, dia amanah, mungkin kain tu dia tidak memberi pemerhatian yang penuh, dia akan buat sambil lewa dan seumpama, sebab dia tahu dah dia tak kena ganti. Sebab itu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan tidak, mereka itu mereka ialah yad dhaman. Dan kata pengarang bagi kitab kita ini, wa nara anna al-amala bihadha huwal arjah, kami berpandangan bahawa kita beramal dengan pandangan ini, pandangan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan ini ialah lebih kuat pada hari-hari ini, lebih-lebih zaman sekarang yang mana sukar untuk mendapat kepercayaan itu. Okey, sekarang ni selesai berkaitan itu, kita masuk kepada tajuk intihad al-ijarah, penamatan kontrak sewaan. Tantahil ijaratu wa tanqadi ahkamuha bi umur, akan tamat sewaan itu, akan selesai hukumnya dengan beberapa perkara. Pertama, fasakh. Aqdul ijarati aqdul lazimun min tarfain. Akad ijarah ini ialah akad yang
lazim. Lazim daripada dua belah pihak. Apa maksud akad lazim? Ini juga kita kena perhatikan istilah ini. Dalam muamalat dia ada dua. Pertamanya istilah aqdun lazim, yang kedua aqdun jaiz. Okay. Akad lazim ialah akad yang tidak boleh difasahkan kecuali daripada kedua-dua belah pihak. Kita nama sebagai difasahkan oleh mana-mana pihak. Salah satu pihak nak fasah, nak batalkan boleh. Okay. Jadi di sini kena pastikan ini istilah muamalat ni. Jangan kalau kita tengok bahasa akad lazim, akad yang wajib. Ni wajib apa ni? Ni bukan nak terang bahawa akad lazim itu ialah akad yang mana kalau nak fasah perlu kepada kedua-dua belah pihak persetujuan. Aqdul ijarati aqdul lazimu min tarafain ay ba'da iqadihi, setelah berlakunya akad sahihan secara sahih. Laisa lil muajir atau mustajir, tidak boleh bagi orang yang yang disewa barangnya, al-mustajir, penyewa, tak boleh fashuhu mata syaa, tak boleh fasah bila-bila dia hendak. Wala yafsahu, dan tidak akan terfasah illa bi uzrin, kecuali dengan sebab uzur. Bila dah berlaku akad tu tak boleh senang-senang nak fasahkan, tak boleh. Bila dah berlaku akad tak boleh nak senang-senang fasahkan, tak boleh. Itu makna akad tu jadilah lazim. Dia lain dengan akad jaiz. Akad jaiz bila boleh saja mana-mana pihak nak fasah. Tapi bila akad itu kita kategorikan sebagai akad lazim, dia tak boleh fasah begitu saja kecuali ada sebab dia. Okay. Jadi pertamanya ialah idza fasakha faqad intahatil ijarah. Jika telah difasahkan, maka akan habislah ijarah tersebut. Apa sebab? Uzur-uzur yang menyebabkan terfasahnya ijarah. Pertama, halakul ainil muajjarati fi ijaratil ain. Rasaknya, musnahnya barang sewaan pada masalah sewaan barang. Kalau kita sewa barang tersebut dah musnah, rosak, maka tamatlah tempoh sewaan tersebut. Walaupun tempoh tersebut ikutnya panjang lagi, tetapi ijarah tu akan tamat. Setengah tahun ke, setengah bulan ke, kerana barang yang kita berakad, iaitu manfaat yang ada pada barang tersebut telah musnah. Fa idza kanatil ijaratu ijarata dhimmah, itu kalau ijarah ain. Bagaimana pula kalau ijarah zimmah? Kita ingat dulu, ijaratu ain ni sewaan yang berkaitan dengan barang. Ijaratu zimmah sewaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan sesuatu yang kita nak seorang tu buat. Fa idza kanatil ijaratu ijarata dhimmah, kalau ijarah itu ijarah zimmah, kama idza stajarahu liyusilahu bisayyaratin mausufatin, seumpama dia sewa orang itu untuk menyampaikannya dengan kereta tertentu, fi zimmati, dalam tanggungannya, ila makanin kaza, ke tempat tertentu. Kita bayar kepada syarikat pengangkutan untuk menyampaikan kita daripada Terengganu nak pergi ke Johor, contoh. Apa itu berlaku? Ijarah lah, sebab kita menyewa perkhidmatan. Syarikat tersebut nak menyampaikan kita, membawa kita daripada Terengganu ke Johor. Fa'ahdara sayyaratan, katakanlah dia buat datang kereta. Fa'atabat thumma atabat, kemudian kereta itu rosak, atau ta'ayyaba, atau cacat kereta itu. Fa'innal ijarata la tanfasihu, ijarah sewaan tersebut akad itu belum terfasah lagi. Bal alal muajir, bahkan ke atas orang yang mempunyai kita sewa perkhidmatan tadi. Alal muajir an ya'tiya bi badaliha, perlu mendatangkan badal dia, ganti dia. Katakanlah dalam perjalanan nak ke Johor, di Kuantan rosak kereta. Jadi adakah terfasah akad itu? Tak. Pihak syarikat kena datangkan kereta lain, kena datangkan pengangkutan lain, bas lain. Sawa'un kana dhalika qabla istifa'i syai'in minal manfa'ah, sama ada itu berlaku tak mampu untuk mendapatkan manfaat itu sebelum istifa', sebelum dia mendapatkan sesuatu daripada manfaat, ataupun selepas daripada itu. Kenapa dalam masalah ijaratu zimmah tidak terfasah akad? Li'anna al-ma'quda alaihi lam yafut, kerana barang ataupun sesuatu yang disewa itu tidak hilang bihalaki sayyaratil al-muhaddarah, tidak hilang dengan kereta yang didatangkan. Kita sewa untuk dia menghantar kita ke Johor. Jadi kalaulah kereta atau bas itu rosak, barang atau manfaat yang kita akad tu masih ada lagi, masih makna valid lagi. Dia datangkanlah ganti dengan bas lain. Li'anna al-aqda lam yarid ala sayyaratin mu'ayyanah, kerana akad itu tidak berkait dengan kereta tertentu. Tak berkait dengan kereta tertentu. Kita
buat akad supaya kita nak sampai ke Johor. Jadi kalau kereta rosak, tukar kereta lain lah. Wa innama ala sayyaratin mausufatin fi zimmah. Tetapi pada kereta yang telah disifatkan pada zimmah, fayumkinu istibdaluha, maka boleh diganti dengan yang lain. Wa mithlul ainil musta'jarati fi kulli ma sabaqa al-ajir. Sebarang yang disewa pada masalah yang terdahulu ialah ajir. Orang kita sewa perkhidmatan seseorang. Fa idza sta'jara syakhsan, kalau kita sewa seseorang muayyanan tertentu, liyakuma bi'amalin, untuk melakukan satu perkara, thumma mata aw marida, kemudian dia mati ataupun sakit, maradan, sakit yang maradan yata'adzaru ma'al qiyamu bil amali musta'jar, yang sakit yang sukar untuk melakukan pekerjaan yang kita sewa itu, hukumnya infasakhatil ijarah, maka akan terfasah ijarah. Okey. Tengok. Kalau kita sewa orang tertentu, kita syakhsan muayyan, orang tertentu untuk buat pekerjaan tertentu. Tiba-tiba orang itu sakit ataupun meninggal. Katakanlah kita upah seseorang, kita upah dia. Kita upah seorang untuk kita kata untuk dia buat apa kita kata ni, kita upah dia untuk mari buat meja untuk kita. Nampak tak? Upah dia, kita upah dia tertentu, orang yang tertentulah. Maka tiba-tiba orang tu mati ataupun dia tak sakit yang tak boleh untuk buat meja tadi, maka akad ijarah fasah lah. Itu kalau ijarah kita sewa orang secara tertentu. Wa idza kanat ijarata zimmah, kalaulah sewaan itu berkaitan ijarah zimmah, fa uhdira lahu ma ya'mala, maka dibuat datang orang yang buat kerja, fa hasalal mautu, tiba-tiba berlaku kematian atau sakit, lam tanfasikhil ijarah, tidak akan terfasah ijarah, li'anna istifa'al manfa'ah, kerana mendapatnya manfaat itu yumkinu an yakuna bi ghairihi, boleh dilakukan dengan orang lain. Contoh, kita pergi ke satu syarikat itu syarikat kontraktor lah, kita minta syarikat itu cat rumah kita. Jadi syarikat itu hantar pekerja dia, dua orang pekerja dia, nampak tak? Dua orang pekerja dia untuk cat rumah kita. Okey, sekarang ni apa yang kita buat? Kita sewa perkhidmatan cat, bukan kita sewa orang tertentu tadi, perkhidmatan untuk mengecat rumah. Tiba-tiba orang yang dibawa datang ni mati atau sakit, tak boleh datang. Jadi adakah terfasah ijarah? Tidak. Kerana bukan kita sewa orang tertentu, kita sewa ijarah zimmah ni. Ijarah zimmah. Maka syarikat perlu gantilah orang lain untuk meneruskan kerja tersebut. Okey, jelas ya?